Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kepada kita atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat melakukan amalan, dan kita sentiasa berada di dalam hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita. Apabila tidak adanya hidayah dan petunjuk, maka seseorang itu dia tidak dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan melakukan perkara-perkara yang melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan setiap hari kita diperintahkan untuk memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah. Begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar pada kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hatiku untuk mentaati segala perintah engkau. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan doa ini, ajarkan doa ini, maka para sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, adakah Tuhan takut atas kami, risau dan bimbang atas kami murtad tinggalkan agama? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku risau dan aku takut. Kan? Kerana apa? Kerana Rasulullah bagi tahu hati-hati manusia ini adalah berada di antara dua jari Ar-Rahman, dua jari Allah. Yang mana Allah boleh begitu mudahnya Allah nak membolak-balikkan hati ini. Kan? Macam mudah kita nak membolak-balikkan hati. Dua jari, itulah perumpamaannya hati kita pun kita tidak tahu adakah hidayah dan petunjuk itu kekal dalam kehidupan kita sehingga kita dapat beristiqamah di dalam mentaati perintah Allah sehinggalah kita meninggalkan dunia ini. Walau sehebat mana amalan seseorang itu sekalipun, tetap tidak ada jaminan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap tidak ada jaminan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu akan dilihat pada akhir-akhirnya. Seluruh kehidupan manusia ni akan dilihat pada akhir-akhirnya. Maknanya jika sekiranya seseorang itu hidupnya baik, insya-Allah akhirnya pun baik. Kalau hidupnya tak baik, akhirnya tu tak baik juga. Tetapi illa masya-Allah, ada juga orang yang mana hidupnya baik tapi akhirnya tak baik. Ada juga hidupnya tak baik tapi akhirnya baik. Kita tidak tahu dan tidak ada jaminan. Sesiapa pun tidak ada jaminan untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlulah kita sentiasa bermuhasabah diri kita, dan kita perlu sentiasa kembali bertaubat kepada Allah dan memohon supaya Allah SWT mengekalkan hidayah ini di dalam kehidupan kita
di dalam kita untuk kita sentiasa mentaati perintah Allah dan melakukan amal-amal ibadah dan ingin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca Al-Quran dan merenungkan ayat-ayatnya, berapa banyak ayat-ayat yang mana Allah SWT sentiasa memberi peringatan kepada seluruh manusia. Asas kepada akidah kita adalah keyakinan. Keyakinan terhadap yu'minuna bil ghaib, perkara yang gaib, perkara yang tak nampak. Itu perkara yang paling asas sekali. Dan apabila tidak ada ataupun lemahnya keyakinan ini, maka manusia akan melakukan berbagai-bagai kerosakan, kemaksiatan. Bila adanya keyakinan ini, maka insya-Allah manusia akan memikir panjang. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia menyangka an yutraka sudah? Mereka akan dibiarkan. Mereka akan dibiarkan, tidak akan dihisap. Habis mati, selesai semua. Tidak. Kan? Tidak sekali-kali. Bahkan Allah SWT akan bertanya tentang hari penghisaban. Kan? Apabila berlakunya hari kiamat. Kan? Iza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Bila berlakunya langit terbelah. Apabila berlakunya hari kiamat. Apabila lautan tu habis. Dan lautan tu hancur, habis. Wa idzal biharu fujirat wa ilal quburu bu'sirat. Apabila kubur itu telah dibongkar, dibangkitkan setiap manusia, di hari kiamat itu bermula, maka pada ketika itu alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa tu akan tahu pada masa itu apa yang dia telah lakukan semasa hidup di dunia, apa yang dia telah buat semasa hidup di dunia. Dalam ayat yang lain, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dia akan tahu pada ketika itu apa yang dia dahulukan untuk kehidupan akhirat dan apa yang dia kemudiankan dari segi amalan-amalan. Masa itulah tidak berguna lagi, penyesalan tidak berguna. Sebab itu dalam agama ni perkara yang paling asas sekali ni keyakinan. Tak ada benda yang lebih besar daripada keyakinan. Keyakinan terhadap kehidupan akhirat, keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kan? Keyakinan atas perkara ini. Allahu Akbar. Tapi nak dapat keyakinan ni benda yang susah. Sebab benda tak nampak, tuan-tuan. Benda tak nampak. Dosa tak nampak. Pahalanya tak nampak. Kan? Hari ni, kalau satu orang yang mana dia risau tentang asbab, tentang kesihatan zahir dia, selalu pergi cek hospital, cek darah, cek itu, cek ini. Itu benda yang zahir. Tapi kadang-kadang lupa kita nak cek amalan kita. Daripada kita tidur sampai kita tidur balik. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kata, apa kesilapan, kesalahan yang kita buat. Muhasabah, cek kita balik. Dan setiap hari itu positif ataupun negatif, kebaikan ataupun keburukan yang lebih banyak, mana hal lebih banyak. Lepas tu setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun akan ditimbang dan seumur hidup pun akan ditimbang. Masya-Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu perlulah kita sentiasa membuat persediaan dan persiapan. Jadi pada hari ini kita akan membacakan satu hadis berkaitan dengan hawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-157 kurungan 18. Wa bihi qala wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ba'asahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaqulun nama la yaf'alun wa yaf'alun nama la yu'marun
faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti bagi setiap nabi sebelumku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umatnya terdapat hawariyun. Hawariyun adalah pengikut setia. Dan sahabat-sahabat yang menemani nabi-nabi, yang mana mereka berpegang teguh dengan sunnahnya dan mengikuti setiap perintahnya. Kemudian sesungguhnya akan wujud setelah mereka itu orang-orang yang tidak baik. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan, dan mereka melakukan atau mengatakan apa yang tidak diperintahkan. Mana dia, mereka cakap kadang-kadang benda itu betul tapi tak buat. Tapi apa yang mereka buat perkara yang tidak diperintahkan. Buat benda yang Allah tak suruh. Benda yang Tuhan suruh tu dia cakap betul tapi tak buat pun. Jenis macam ni. Manusia jenis macam ni ada ke tak ada? Tak ada. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, barang siapa yang berusaha atas mereka, iaitu menentang mereka, dengan tangannya dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang berusaha atas mereka dengan lidah, hujah, dia ialah seorang mukmin. Dan barang siapa berusaha ke atas mereka dengan hati, dia ialah seorang mukmin. Setelah itu tiada lagi bahagian iman walau sebesar biji sawi. Masya Allah. Selepas itu tiada lagi bahagian iman walau sebesar biji sawi. Jadi sini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni satu orang sahabat yang besar lah, yang mana merupakan salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi di kalangan alim ulama, para sahabat. Jadi para sahabat Nabi ni ada lebih daripada 100,000 orang. Daripada lebih 100,000, ada yang kata 124,000. Bahkan ada yang kata mencecah 150,000. Kerana yang berkumpul di Hajjatul Wada' itu ada yang tidak hadir. Makna dia begitu ramailah sahabat yang ada gelaran sahabat. Tapi ada juga di kalangan sahabat-sahabat ni berbagai-bagai tabaqat. Mana berbagai-bagai sahabat Nabi ni berbagai-bagai darjatnya di sisi Allah lah. Lebih kurang macam tu. Yang paling hampir ialah Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat. Setelah itu Asyarah Mubasyarah, sahabat yang dijamin syurga 10 orang. Setelah itu Ahli Badar 313 orang. Setelah itu Ahlu Bai'atul Ridwan, ada lebih kurang 1,400 hingga 1,500 orang. Setelah itu seluruh Muhajirin dan Ansar, ada lebih kurang 10,000 orang. Setelah itu barulah semua sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini dia termasuk dalam salah seorang Ahlul Badar, salah seorang sahabat yang kita katakan ulama di kalangan sahabat, bukan sahaja ulama, bahkan mufti. Kerana beliau pernah diuji oleh Rasulullah sebelum dihantar ke Kufah, dan juga beliau juga telah diberi autoriti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk
mengeluarkan dan memberi fatwa pada zaman beliau. Fatwa tu apa maksud dia? Nabi SAW di zaman Rasulullah, Nabi telah ajar kepada umat adanya, wujudnya fatwa tu. Nabi dah ajar kepada umat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang satu masalah tu berlaku, bukan semua masalah itu disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Bukan semua. Dan ada kadang-kadang satu-satu masalah itu berlaku, tetapi dalam Quran tak sebut, bahkan dalam hadis tak sebut. Dan Nabi SAW memberi autoriti kepada sahabat-sahabat yang alim, yang ulama ni untuk berijtihad di atas ilmu dia dengan cara menggunakan kaedah ijma' ataupun kias, sehingga sahabat tu mengeluarkan fatwa hukum kepada umat. Jadi perkara ni dah berlaku di zaman Nabi SAW, dan ulama menjelaskan Nabi SAW biarkan perkara ni berlaku di zaman Rasulullah. Kerana apa? Kerana nak mengajar umat bahawasanya selepas aku wafat nanti memang ada perkara-perkara yang akan timbul, masalah-masalah baru yang akan timbul yang tidak ada perumpamaannya di dalam hadis dan Quran. Maka kamu perlu rujuk kepada alim ulama untuk berijtihad, maka akan dikeluarkan hukum tentang perkara tersebut. Jadi salah seorang sahabat yang ahli fatwa ni adalah Abdullah ibnu Mas'ud, dan beliau memiliki ramai anak-anak murid daripada kalangan tabi'in, dan salah seorang daripada anak murid kepada anak murid beliau iaitu Imamul A'zam, imam yang masyhur, iaitu Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Imam Abu Hanifah ini banyak sekali kaedah usul fiqh dan juga fatwa-fatwanya adalah mengikuti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana beliau ni adalah merupakan anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Banyak guru-guru beliau ni anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Jadi mazhab Abu Hanifah ni dia banyak sama dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Salah satu pendapat Imam Abu Hanifah yang masyhur lah, bila solat itu tak perlu angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, tak ada angkat tangan. Sedangkan tiga mazhab kata sunat angkat tangan. Ada hadis yang sahih tentang angkat tangan. Tapi Ibnu Mas'ud dia riwayatkan solat tak ada angkat tangan. Jadi anak-anak murid dia semua ikut dia. Sebab apa? Ibnu Mas'ud bagi tahu, aku datang ke Madinah, aku solat di belakang Rasulullah, dan Rasulullah tak angkat tangan masa itu. Dia balik Kufah, dia solat macam tu. Dia kata inilah solat Rasulullah. Jadi riwayat dia tu diambil oleh murid-muridnya, dan oleh kerana itu mazhab mereka tidak angkat tangan. Walaupun mereka tidak menafikan yang angkat tangan itu boleh tidak batalkan solat, tapi mereka berpegang kepada tidak angkat tangan tu lebih afdal. Tapi di kalangan imam-imam yang lain, tiga imam yang lain mengatakan sunnahnya angkat tangan. Sebab seringkali Rasulullah mengangkat tangan di dalam solatnya. Jadi kita lihat di dalam hadis ini menjelaskan berkenaan dengan tidak ada satu nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan umatnya, melainkan ada baginya dalam kalangan umatnya hawariyun, pengikut-pengikut yang setia, dan sahabat-sahabat yang akan membantu mereka. Jadi bila kita cerita tentang kisah nabi-nabi, maka bagi setiap nabi ini ada musuhnya, ada penentangnya, ada orang yang sentiasa menyusahkan nabi-nabi. Kalau Nabi Allah Musa AS ada Fir'aun. Karena zaman Nabi Allah Ibrahim AS ada Namrud. Kan? Zaman Rasulullah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah. Ni semua musuh-musuh besar, musuh-musuh utama Nabi SAW. Tetapi sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi-nabi ini
mereka memiliki musuh, ada penentang, ada orang yang memusuhi, yang menentang mereka. Tetapi Allah SWT tidak membiarkan mereka ni sentiasa ditentang. Bahkan Allah menjadikan para Nabi ni, pengikut-pengikut yang setia, akan defend, akan support, akan bantu mereka. Allah jadikan seperti itu sunnatullah. Kan? Allah tidak biarkan Nabi-Nabi sentiasa. Bahkan dalam hadis ni menjelaskan setiap Nabi itu memiliki di kalangan umatnya pengikut setia, hawari, sahabat-sahabat berpegang teguh. Begitulah apabila kita lihat pada diri Rasulullah juga perkara yang sama telah berlaku. Bila adanya Abu Jahal, maka Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah Sayyidina Umar. Perangai Abu Jahal dengan Sayyidina Umar ni lebih kurang sama je. Gedeber, dua-dua jenis gedeber. Tapi Abu Jahal ni gedeber hak jahat, Sayyidina Umar ni gedeber hak baik. Jadi Allah bagi balance, kan? Allah bagi balance. Satu orang menentang, satu yang support, yang membantu, kan? Yang mana yang membantu, yang support ini semua ni adalah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan hawari disebut dalam hadis ni. Perkataan hawari disebut dalam hadis ni dan juga beberapa hadis yang lain. Ada hadis yang lain Rasulullah memuji satu orang sahabatnya. Setiap Nabi memiliki hawari. Salah seorang daripada hawari aku adalah Zubair ibn Awam. Sayyidina Zubair, pembantu setia aku. Nabi puji. Setiap sahabat ni dia ada manaqib. Manaqib makna dia kata-kata pujian Rasulullah kepada satu orang sahabat tersebut. Kita tak nafikan sahabat semua baik-baik, bagus-bagus belaka. Tetapi mereka ni, di antara mereka pun ada kelebihan-kelebihan yang khusus. Ada kelebihan-kelebihan khusus yang mana Nabi SAW puji atas amalan yang khusus kepada mereka. Sayyidina Zubair bin Awam dipuji, salah seorang hawari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubadah Al-Jarrah dipuji oleh Nabi sebagai Al-Amin hadhil ummah, satu orang yang paling amanah dalam kalangan umat ini. Dan Sayyidina Umar juga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Kan? Setiap orang ni berbagai-bagai. Nabi puji mereka tu dipanggil manaqib. Berdasarkan amalan-amalan mereka yang bagus. Amalan-amalan mereka yang baik. Setiapnya ada. Jadi perkataan hawari ini disebut dalam hadis ni dan juga dalam beberapa hadis yang lain. Dan juga perkataan hawari juga ada pernah disebutkan di dalam Al-Quran di akhir surah Saf. Yang mafhum dia, kita bacakan ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin naman ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun minhum wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Yang mafhumnya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, hendaklah kamu menjadi pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, seperti mana Isa bin Maryam telah berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang benar-benar ingin menjadi pembantu agama Allah. Qala al-hawariyun, maka hawariyun kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ini telah berkata, nahnu ansarullah. Kata hawariyun, nahnu ansarullah, kami ialah pembantu agama-agama Allah Subhanahu, pembantu agama Allah.
Fa'amana ta'ifatum, maka sebahagian daripada umat Nabi Allah Isa telah beriman, dan sebahagian mereka wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin, dan Allah menjadikan, menguatkan mereka orang-orang yang beriman itu untuk mengatasi orang-orang yang tidak beriman. Jadi asal usul panggilan Hawari. Hawari ini kalau kita dilihat dalam hadis dan Quran, ia pada asalnya adalah gelaran untuk orang-orang Nasrani yang menjadi sahabat-sahabat baik, sahabat-sahabat rapat kepada Nabi Allah Isa AS. Dipanggil Hawariyun. Sahabat rapat kepada Nabi Allah Isa AS. Dan makna asal dari segi bahasa, dari segi lughah, Hawari ini ialah tukang dobi, tukang cuci basuh. Makna asalnya. Ataupun orang yang memutihkan pakaian, yang membersihkan pakaian. Tetapi makna yang khusus berkaitan dengan gelaran Hawariyun ni, makna yang khusus ia memberi maksud bahawasanya mereka ni adalah golongan-golongan yang mana sentiasa membersihkan hati. Mungkin makna asal ni dari segi bahasa untuk orang yang bersihkan pakaian, tetapi makna tu digunakan untuk orang yang sentiasa membersihkan hatinya, mendekatkan diri kepada Allah. Kerana apabila mereka menjadi pengikut kepada para nabi, maka mereka akan berdamping dengan nabi, dan salah satu daripada tugas dan kerja yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ni adalah wa yuzakkihim, mentazkiyah. Tazkiyah ni maksud dia menyucikan hati, membersihkan hati. Tazkiyah, membersihkan dan menyucikan hati. Jadi para nabi ni bukan sahaja tugas dia dakwah. Kan tugasnya dakwahkan manusia. Tugasnya mengajar ilmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan akan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, mengajarkan Islam, mengajarkan agama, mengajarkan tauhid. Dan pada masa yang sama wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan hati. Sebab itu bila nabi-nabi membacakan ayat-ayat Allah sentiasa menyuruh untuk manusia membersihkan hati. Jadi itulah yang dibawa oleh para nabi. Kan? Kerana ini yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah SWT sebut banyak tempat di dalam Quran. Maksud daripada kita hidup dekat dunia ni, kita nak membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang mana zakkaha, yang menyucikan hati itu. Wa qad khaba man dassaha, dan amat rugilah orang yang mengotorkan dia. Menyucikan hati dan mengotorkan hati. Bagaimana hati itu dapat disucikan? Hati itu dapat disucikan dengan memperbanyakkan bertaubat kepada Allah. Dalam hadis menjelaskan, barang siapa melakukan dosa, satu titik hitam di dalam hatinya. Bila dia bertaubat, titik hitam itu akan hilang. Bertaubat. Yang kedua, nak menyucikan hati dengan banyak mengingati maut, mengingati kepada hari kematian. Yang ketiga, dengan banyak membaca Al-Quran. Terlebih afdal membacanya dengan merenungkan makna dia. Kan? Dalam hadis jelaskan, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati-hati manusia ni akan berkarat seperti mana besi berkarat idza asabahul ma', apabila dia terkena air. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Ditanya kepada Rasulullah, bagaimanakah cara untuk mencerahkan, mengilapnya kembali? Qala kasratu zikril maut wa tilawatul Quran. Banyak mengingati mati dan membaca Al-Quran.
Jadi makna dia membaca Al-Quran, mengingati mati, menyucikan hati, bertaubat. Ini adalah antara cara-cara untuk membersihkan hati. Jadi mereka-mereka yang menjadi pengikut kepada para Nabi, Hawari, orang-orang yang rapat dengan Nabi, sudah pasti mereka ni bukan sahaja membantu Nabi untuk mendakwahkan Islam, menegakkan Islam, berjihad dan sebagainya. Bahkan mereka duduk bersuhbah dengan para Nabi, para Rasul. Mereka diberi tumpuan untuk membersihkan hati. Dalam Quran menyebutkan wa yuzakkihim. Apa makna wa yuzakkihim? Mentazkiyah. Para nabi ini dia akan memberikan tazkiyah, memberikan pembersihan hati kepada umatnya, pada pengikut-pengikut dan para sahabat, orang-orang yang mengikutinya. Jadi mendengar orang rapat dengan Nabi ini, orang yang akan dibersihkan hatinya, mentazkiyah. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, ulama kita dia menjelaskan kepada kita dalam menuntut ilmu, dalam mendekatkan kepada Allah, semua tu penting belaka. Ilmu akidah perlu belajar. Ilmu fiqh perlu belajar. Kan? Dan juga ilmu tasawuf juga perlu belajar. Semua penting. Kan? Sehingga ada ulama mengatakan kalau satu orang tu begitu memberi tumpuan pada fiqh sahaja, fiqh sahaja, tapi meninggalkan tasawuf, maka dikhawatiri dia akan menjadi fasik. Dan kalau satu orang tu hanya menumpukan pada tasawuf saja tetapi meninggalkan fiqh, takut dia jadi zindiq pula. Jadi kedua-duanya perlu dibawa dalam kehidupan. Tasawuf ini ialah ilmu nak membersihkan dan menyucikan hati, nak mendekatkan diri kepada Allah, kan? Itu tasawuf. Fiqh ni nak membaiki, membetulkan amalan-amalan zahir kita, kan? Dan asas ni ialah akidah. Semua ni ulama telah membahagi-bahagikan dia. Semua ni adalah ilmu yang daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ini kita telah diasingkan, dibeza-bezakan ilmu tu kerana untuk memudahkan kita untuk belajar. Ini hadis, ini tafsir, ini fiqh, ini apa? Tasawuf, kan? Ini bab muamalat, ni bab akidah. Sebenarnya perkara ni diasing-asing oleh ulama supaya kita mudah untuk belajar. Tapi bila kita mempelajarinya, kita perlu mempelajari, mendalami dan juga mengetahui semua cabang ilmu tu dan menghayati semua sekali. Kerana itu semua adalah daripada Nabi SAW yang merupakan harta pusaka Nabi SAW yang telah ditinggalkan kepada umat untuk kita berjaya di hari akhirat kelak. Jadi perkataan Hawari ni dia dipanggil pengikut-pengikut setia, pengikut-pengikut rapat para Nabi ni kerana di sini mereka ni adalah golongan-golongan yang hampir dengan Pak Nabi, maka mereka ni adalah golongan yang sentiasa membersihkan hati mereka. Maka makna asal daripada tukang bersih memutihkan pakaian digunakan untuk mereka, iaitu golongan yang sentiasa menyucikan dan membersihkan hati. Mereka ni ialah khusus sahabat-sahabat yang khusus kepada para Nabi dan sahabat yang biasa dipanggil sahabat yang umum. Apabila seseorang Nabi itu wafat, maka sahabat dan Hawari ini mereka akan meneruskan tariqah ataupun legasi yang telah ditinggalkan oleh para Nabi, agama ditinggalkan oleh para Nabi itu. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi yang lain untuk mereka mengikuti Nabi yang seterusnya. Ini zaman dululah. Bila Nabi wafat, Allah akan ganti Nabi yang baru. Satu orang Nabi wafat digantikan dengan Nabi yang baru. Tetapi setelah
sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, khatamun nubuwah, penutup kepada segala nabi. Di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil telah dijelaskan Nabi Muhammadlah penutup pada segala nabi. Tidak ada selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nabi lagi akan dihantar dan akan diutus. Yang disebut dalam hadis Nabi Allah Isa alaihissalam itu diturunkan pada akhir zaman bukan sebagai nabi tapi sebagai umat. Dan telah dicop mohor cop nubuah di antara dua belikat di belakang Rasulullah. Orang yang menjadi khatamun nabiyyin, dia ada tanda ni cop mohor nubuah tu di belakang khatamun nabiyyin. Cop khatamun nabiyyin yang mana cop itu bila Nabi SAW lahir ni memang dah ada. Jadi ada sebahagian para sahabat yang telah melihat cop mohor nubuah tersebut. Dia bentuk dia, orang kata kalau orang tak tahu, orang kata itu tanda lahir lah. Sebahagian orang kan dia ada tanda lahir, bila lahir dia ada tanda-tanda tertentu. Jadi Nabi SAW ni dilahirkan beserta tanda lahirnya apa? Cop mohor nubuah tu. Dan cop mohor tu disebut. Jadi disebut macam mana bentuk dia saya tak berapa ingat, tapi dia berbentuk bulat berwarna kemerahan. Cop mohor tu disebut dalam kitab-kitab terdahulu, itulah penutup kepada segala nabi. Maka apabila Rasulullah dia penutup pada segala nabi, maknanya sudah tidak ada nabi lagi, maka umat bertanggungjawab untuk menegakkan agama, meneruskan legasi ini, meneruskan Islam, menghidupkan Islam, menyebarkan Islam dan melakukan perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu mereka yang datang kemudianlah telah merosakkan tarikah tersebut. Dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Makna dia akan datang pula golongan yang lain yang akan merosakkan agama yang dibawa oleh para nabi. Dan perkara tersebut berlaku pada nabi yang terdahulu dan berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam juga. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, banyak perkara yang berlaku, golongan-golongan yang sentiasa merosakkan akidah umat Islam. Dan golongan-golongan ini tuan-tuan bukan sahaja wujud di zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan mereka terus wujud sampai zaman sekarang. Bahkan Allah SWT tidak membiarkan mereka bermaharajalela. Allah SWT sayang kepada umat. Allah juga mewujudkan golongan-golongan yang menegakkan Islam juga. Yang menentang mereka, yang nak merosakkan akidah. Jadi ada pula golongan yang nak menegakkan Islam, nak membawa akidah yang benar kepada umat, yang nak menghidupkan amalan-amalan Islam. Ada. Jadi kalau kita nak menjadi orang-orang beriman, kita mesti termasuk dalam golongan inilah. Sebab Rasulullah dah menjelaskan akan wujud setelah wafatnya para nabi itu, akan wujud golongan-golongan yang mana? Golongan yang mengatakan apa yang tidak dilakukan, melakukan apa yang tidak diperintahkan. Dalam agama tak suruh, tak perintah, dia buat bid'ah, buat benda hak tak sepatutnya dalam agama, sehingga nak merosakkan agama. Kan? Cakap lain, lepas tu buat benda lain, buat benda hak tak betul. Cakap nampak macam betul. Maka Rasulullah menyebutkan akan ada pula golongan yang mana yang membantu agama Allah, yang nak menegakkan Islam, yang nak menegakkan agama, yang nak menguatkan Islam, yang nak bawa tazkiyah, memperbaiki umat, bawa umat, nak baiki amalan-amalan umat Islam. Akan ada pula golongan seperti ini. Dan golongan ni dia akan lawanlah, bertentangan dengan golongan-golongan yang nak merosakkan. Hak nak merosak pun ada, yang nak baiki pun ada. Setiap zaman
akan berlakulah seperti itu sampai hari kiamat. Dan berita gembira yang Nabi SAW menjelaskan, sesiapa yang menentang mereka dengan tangannya, berusaha dengan tulang empat keratnya, nak membenteras golongan-golongan yang nak menyesatkan umat ini, fahuwa mu'min, dia golongan yang beriman. Sesiapa yang menggunakan lidahnya untuk membenteras golongan-golongan yang nak menyesatkan umat ini, fahuwa mu'min, dia adalah seorang benar-benar beriman. Dan sesiapa yang iman yang paling lemah lah ni, iman hak paling lemah, membenci golongan-golongan yang nak membawa kerosakan kepada umat, kepada Islam, kepada agama, kepada akidah ini, membencinya dalam hati, dia juga seorang mukmin. Ini iman yang paling lah sekali lah, yang paling lemah sekali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Selepas daripada itu sudah tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Makna dia tuan-tuan, kalau tengok golongan yang merosakkan akidah, kalau kita tengok golongan-golongan yang nak membawa kesesatan, kerosakan kepada umat Islam, kalau tengok golongan-golongan seperti ini, kita ni jangan bersekongkol seronok dengan mereka-mereka ni. Tidak. Paling kurang, hak iman paling lemah sekali, Nabi SAW beritahu, benci, tak suka. Benci dalam hati. Itu iman yang paling rendah. Kalaulah itu tak mampu nak buat, masih lagi nak bersekongkol, masih lagi nak bersama-sama, masih lagi nak seronok dengan golongan-golongan seperti itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Sudah tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Allahu akbar. Okey. Di dalam hadis ni menyebutkan, mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Mana je golongan-golongan seperti ni, kadang-kadang mereka ni mulut manis. Mulut manis ni maksud dia, mereka cakap beragama pandai, kadang-kadang pandai, tapi mereka tak, amalan tu tak ada. Sebut kita kena tegakkan Islam, kita kena jaga solat, tapi yang cakap tu sembahyang pun tidak. Faham tak? Ni mereka tahajud banyak, kan? Mereka keluar dakwah, mereka kata mereka buat, mereka tidak. Tapi sebenarnya hakikatnya amalan mereka, mereka tidak buat pemerintah Allah, bahkan mereka banyak melakukan keburukan. Jadi golongan-golongan seperti ini, kata cakap tak serupa bikin, nampak macam bagus, tapi hakikatnya amalan dia kan. Selepas itu mereka pula melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ya Allah tak suruh hak tu, sibuk nak buat. Yang Tuhan suruh tak nak buat. Di dalam hadis ni menyebutkan menentang berusaha dengan hati, iaitu benci dengan hati, ataupun kita doa dalam hati, doa supaya mereka melakukan maksiat itu dapat hidayah. Jadi itu termasuk di dalam jihad. Jihad ni dalam 3 keadaan. Jihad dengan tangan. Jihad dengan tangan ini dia ada syarat lah, iaitu kena ada kuasa. Jihad dengan tangan. Kalau tak ada kuasa, kan, jangan pandai-pandai lah. Jihad dengan lidah, ini tidak ada syarat, kan. Jihad dengan lidah, cakap perkataan yang benar walaupun pahit. Nak cakap benda benar walaupun pahit, tu jihad dengan lidah, cakap perkara yang benar. Dan yang terakhir dengan hati. Untuk golongan-golongan yang biasa seperti kita, paling kurang dengan hati, itu iman yang paling lah sekali. Yang terbaik dengan lidah.
Kalau tangan ni untuk golongan yang ada kemampuan, ada kuasa. Bahkan kita juga Allah Ta'ala beri kuasa juga, iaitu bertanggungjawab, berkuasa atas keluarga sendiri. Maknanya kalau nak guna tangan untuk orang bawahan keluarga kita, boleh. Tak ada masalah. Jihad dengan hati. Benci dalam hati. Kerana jika tiada kebencian, maka ia dianggap sebagai kebaikan. Makna dia keburukan tu dianggap kebaikan sebab dalam hati itu tidak membenci kepada dosa dan maksiat. Apabila satu perkara diberitahu sebagai maksiat, maka hendaklah kita menganggap diri kita bahawa benda itu maksiat. Jadi makna dia kita mengharamkan apa sahaja perkara yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Kalaulah hal itu sudah tidak ditemui, dalam hatinya tidak membenci dosa dan maksiat, maka imannya sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Jadi sampai sekadar ni saja perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang daripada kelemahan saya. Dan sebelum saya nak habisi kuliah kita pada malam ini, insya-Allah di masjid kita ni ada buat kurban. Kita galakkan pada tuan-tuan untuk menyertai ibadah kurban sebelum penuh kuota-kuota yang disediakan, insya-Allah. Dan juga jika sekiranya kita tak mampu, saya juga ada membantu beberapa sahabat-sahabat untuk melaksanakan kurban di luar negara, insya-Allah. Kurban luar negara ni kita buat untuk membantu ekonomi madrasah juga. Dan juga di samping kita nak membantu orang-orang memerlukan, fakir miskin yang di beberapa negara yang memerlukan. Masya-Allah. Jadi sampai siapa-siapa yang berminat boleh jumpa personal lah, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang daripada kelemahan saya, kita akan sambung lagi kuliah kita pada minggu-minggu yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.